Jadi bagi mereka yang tidak mahir ilmu-ilmu ini, maka janganlah sesekali kita mencuba untuk menafsirkan Al-Quran hanya semata-mata berpandukan terjemahan atau berpandukan akal. Semata-mata. Maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka seperti ancaman di dalam hadis ni. Yang disebutkan dalam hadis ni. Bahkan di zaman akhir zaman ni memang ada golongan-golongan tertentu hanya bahasa Arab pun tak faham. Nahu soroh pun tak faham. Hanya pandukan tafsir Al-Quran. Tafsir Quran ni kat mana-mana boleh dapat. Boleh beli Quran, ada tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya. Pada malam ni kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita dapat melapangkan masa di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya kun aliman atau du'aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban wala takunil khamisa fatahlik wal khamisa an tubghina ilma wa ahlah. Yang mafhumnya lebih kurang, hendaklah kamu berpagi-pagi menjadi satu orang yang berilmu. Ataupun jika tak mampu untuk menjadi orang berilmu, jadilah orang yang menuntut ilmu. Kalau tak mampu, maka jadilah kamu orang yang mendengar ilmu. Atau kalau tak mampu, jadilah orang muhibban, yang cinta kepada ilmu, yang suka kepada ilmu. Wala takunil khamisah, janganlah kamu menjadi golongan yang kelima, pasti kamu akan binasa. Wal khamisatu an tubghida ilma wa ahlah, iaitu yang kelima ni golongan yang mana membenci ilmu dan membenci ahli ilmu. Jadi golongan ini Rasulullah menjelaskan mereka akan binasa. Kerana itu setiap apa sahaja yang mana ada berkaitan dengan ilmu, sebagai umat Islam kita perlu menyokongnya, perlu supportnya. Masya Allah, perkembangan Al-Quran, menghidupkan Al-Quran, amalan Al-Quran, menghidupkan ilmu Al-Quran. Perkara ini perlu diwujudkan dalam kalangan masyarakat. Dan inilah yang telah diperjuangkan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti daripada memperjuangkan perkara ini, tuan-tuan. Tak pernah berhenti. Sentiasalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan perkara ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan sambung lagi kuliah kita di dalam syarah berkaitan dengan seseorang yang layak untuk menafsirkan Al-Quran. Seseorang yang layak untuk menafsirkan Al-Quran. Dalam kuliah kita pada sebelum ini menjelaskan 15 cabangan ilmu. Jadi kata Ibnu Abi Dunya bahawa pengetahuan daripada Al-Quran
Dan apa-apa yang boleh didapati daripada Al-Quran adalah begitu luas. Seumpama lautan yang tidak bertepi. Kenapa? Kerana Al-Quran itu ialah ilmu Allah. Ilmu Allah ni sudah pasti tidak dapat nak dijangkaui oleh akal manusia. Semua ilmu yang telah diterangkan di atas adalah sebagai alat bagi seorang pentafsir Al-Quran. Tapi hakikat tafsiran, hakikat ilmu Al-Quran yang sebenarnya adalah milik Allah. Jadi jika seseorang itu yang belum benar-benar mahir dengan ilmu-ilmu tersebut, maka jika ia menafsirkan Al-Quran, maka bolehlah dikatakan ia tafsir bil-rai, iaitu tafsir Al-Quran menggunakan pendapat sendiri, menggunakan akal fikiran sendiri. Ini ditegah oleh syarak. Tambahan lagi pula, apabila tafsiran itu bertentangan dengan hukum syarak, dan perkara ini telah berlaku. Mereka menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk membenarkan perbuatan mereka yang bertentangan dengan hukum syarak. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, dan para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana para sahabat ini orang-orang yang paling mendalam ilmu dia. Orang yang paling mahir, yang paling mendalam. Kenapa? Kerana dia mendengar ilmu Al-Quran ini direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah. Zaman yang terbaik, kurun yang terbaik. Dan dalam satu mafhum hadis, Rasulullah menjelaskan, aku telah dihantar, diutuskan oleh Allah di satu kurun anak Adam yang terbaik. Maksud dia, daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah akhir zaman, hari kiamat, kurun yang terbaik, kurun manusia yang terbaik di dunia adalah kurun manusia yang hidup bersama Rasulullah. Kerana aku dihantar di kurun, di masa terbaik, zaman keemasan, kurun yang terbaik anak Adam. Kerana itulah apabila Allah SWT menciptakan Rasulullah sallallahu, menciptakan roh Rasulullah, Allah SWT telah memilih Rasulullah, dan Allah SWT juga telah memilih roh-roh para sahabat yang akan hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini pun dipilih oleh Allah SWT. Karena itu Rasulullah menjelaskan, kurun aku adalah kurun yang terbaik. Itu kenapa? Kerana para sahabat. Mereka bukan sahaja beriman kepada Rasulullah, kita juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beza dia, mereka beriman dan memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memiliki iman yang sangat kuat. Itu dia para sahabat. Jadi para sahabat mendapat ilmu bahasa Arab. Mereka orang Arab, secara tabi'i, maksudnya semula jadilah mereka orang Arab keturunan. Dan ilmu-ilmu lain mereka dapati daripada ilmu kenabian, ilmu nubuwah. Alamah Suyuti rahmatullah alaih, Imam Suyuti rahmatullah alaih berkata, kamu mungkin menganggap bahawa memperolehi ilmu mauhub, ilmu mauhub iaitu ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu mauhub ni adalah ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mana-mana hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah. Seperti mana contohnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni satu orang sahabat yang sangat bijak. Rasulullah dalam satu mafhum hadis jelaskan, aku ialah pembenaran ilmu dan Ali adalah pintunya. Ali adalah pintunya. Dan setelah kewafatan Rasulullah, Sayyidina Ali merupakan salah seorang daripada sahabat yang menjadi pakar rujuk oleh sahabat-sahabat yang besar yang lain.
Termasuklah di zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam masalah-masalah urusan-urusan penting, Sayyidina Umar juga merujuk kepada Sayyidina Ali. Sehingga masyhur satu perkataan Umar, laula Ali lahalaka Umar. Kalau tidak kerana Ali, pasti Umar ni binasa. Sayyidina Ali juga pernah dia tanya, apakah kamu telah diberi ilmu yang khusus daripada Rasulullah? Sayyidina Ali kata tidak, melainkan satu kefahaman yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil ilmu mauhub. Ilmu satu perkara yang Allah SWT memberi kepada manusia. Ilmu mauhub ni adalah di luar kemampuan seseorang. Namun pada hakikatnya bukanlah demikian. Bahkan cara untuk menghasilkan ilmu ini adalah dengan mengusahakan beberapa asbab. Melalui asbab-asbab ini Allah telah menjanjikan ilmu tersebut. Asbab-asbab itu adalah beramal dengan ilmu yang kita tahu. Zuhud, tidak cintakan dunia. Membuat amalan-amalan akhirat, bersusah payah dan bermujahadah. Ini adalah tanda-tanda Allah Ta'ala nak berikan ilmu mauhub. Ilmu mauhub. Mauhub ni mana dia? Pemberian. Pemberian Allah. Setengah orang panggil ilmu laduni. Tetapi ilmu laduni ini dia mesti berteraskan kepada hukum syarak. Ada juga orang kata dakwa ajaran sesat kan. Dia dapat ilmu laduni daripada Tuhan. Tapi bertentangan dengan syarak. Itu masalah. Orang yang Allah Ta'ala nak bagi ilmu laduni ini bukan calang-calang orang boleh dapat. Dan dia tidak bertentangan dengan hukum syarak. Dia akan membawa seseorang itu lebih dekat kepada takwa. Lebih dekat kepada takwa. Jadi bagi mereka yang tidak mahir ilmu-ilmu ini, maka janganlah sesekali kita mencuba untuk menafsirkan Al-Quran hanya semata-mata berpandukan terjemahan atau berpandukan akal. Semata-mata. Maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka seperti ancaman di dalam hadis ni. Yang disebutkan dalam hadis ni. Bahkan di akhir zaman ni memang ada golongan-golongan tertentu hanya bahasa Arab pun tak faham. Nahu soroh pun tak faham. Hanya pandukan tafsir Al-Quran. Tafsir Quran ni kat mana-mana boleh dapat. Boleh beli Quran. Ada tafsir macam-macam. Keluaran, cetakan. Semua ada. Baca Quran, baca tafsir. Lepas tu gunakan akal. Lalu ditafsir ikut selera sendiri. Kan? Ditafsir ikut selera sendiri. Jadi ayat Quran tentang perkara yang kena buat, dia tak baca. Dia baca Quran yang boleh diselewengkan ikut nafsu dia. Dia akan baca hak tu aja. Kan? Kadang-kadang perkara-perkara yang jelas haram ni boleh jadi halal. Sampai tahap macam tu pun ada. Dan inilah sebab itulah saya kata orang yang ikut ajaran-ajaran sesat ni tuan-tuan, kadang-kadang kita terfikir, macam mana orang ni boleh ikut Ayah Ping? Macam mana orang ni boleh ikut Rasul Melayu? Macam mana orang ni boleh ikut dulu ada Tuhan Harun? Padahal jelas-jelas dah. Ajaran itu memang sesat. Kan, mengaku Nabi, mengaku Tuhan, macam-macam. Jelas-jelas. Lepas tu kata semayang tak wajib, semayang pakai niat. Jelas-jelas. Bukan benda yang ikhtilaf ke apa ke, hak jelas-jelas. Macam mana orang boleh ikut? Jadi satu sebab masalah kejahilan umat dan masyarakat. Kejahilan masyarakat dan umat ni. Sebab tak tahu. Yang kedua, kejahilan. Satu kejahilan. Yang kedua, orang yang ketua ajaran-ajaran sesat ni pula, mereka menggunakan ayat Quran sebagai hujah. Ayat Quran yang telah diselewengkan. Ayat Quran, lepas tu dia selewengkan, dia jadikan dia sebagai hujah dia. Jadi orang-orang yang jahil ni mudahlah nak terpengaruh, mudahlah ikut. Lepas tu pula ikut nafsu, ikut hawa nafsu. Lagilah mudah kan. Contoh dia ikut hawa nafsu, perempuan ni kau tak payah pakai wali. Senang. Ikut nafsu kan. Ataupun macam-macam lagi lah.
Kan? Semayang pakai niat, tak payah semayang. Jadi agama dengan dia tu, orang kata kalau ikut syarak ni berat dah, susah. Tapi bila ikut ajaran ni, mudah aja belaka ikut nafsu. Ikut Hani kan. Hani pun dengar macam betul je. Kan? Jadi itulah punca dia. Orang terpengaruh. Jadi mereka ni memanipulasikan ayat-ayat Quran sehingga membawa orang-orang pengikut-pengikutnya terpesong jauh. Jadi penafsiran mengikut pendapat sendiri adalah salah. Saya baca satu hadis lagi. An Jundudim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Sayyidina Jundub meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkata tentang Al-Quran mengikut pendapatnya sendiri, walaupun ia adalah betul, tepat. Mungkin betul, tapi cakap ikut pendapat sendiri, sesungguhnya dia melakukan kesalahan, kesilapan. Jadi di sini seseorang yang tidak menguasai bidang-bidang ilmu yang telah ditetapkan, maka penafsiran mengenai Al-Quran adalah salah, walaupun ianya betul, kerana sandarannya ialah akalnya. Mungkin pada kali itu dia tafsir betul secara kebetulan, tetapi dia akan terus menafsirkan Al-Quran juga pada masa akan datang, dan dia akan melakukan kesilapan pada masa akan datang. Maknanya sekiranya dibenarkan orang yang tak ada ilmu tu menafsirkan Quran, kan Nabi sebut dia adalah salah. Salah, tetap salah. Kenapa salah? Walaupun tafsiran dia tu betul. Maksud tafsiran dia betul, mungkin tafsiran pertama dia tu betul, tafsiran kedua dia tu betul. Tapi bila terus buat, akan datang nanti dia ada banyak salah pula. Jadi itulah Rasulullah SAW melarang perkara tersebut. Sebenarnya untuk menafsirkan Al-Quran ini, penafsiran Al-Quran yang pertama adalah kita mesti berpandukan kepada hadis. Mesti berpandukan kepada hadis. Mana dia bila baca satu ayat Quran, kita perlu melihat hadis-hadis Rasulullah yang berkait dengan ayat tersebut, apa yang Rasulullah sebut berkaitan dengan hadis tersebut. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua ialah asarus sahabah. Asarus sahabat maksudnya apa yang sahabat-sahabat Nabi berkata tentang ayat tersebut. Jadi dua perkara ni penting di dalam nak menafsirkan sesuatu ayat Quran. Tapi yang ditafsir, yang dibuat itu, tafsiran itu mestilah daripada orang yang mahir dalam 15 cabang ilmu. Hadis yang seterusnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu mengenai berbantah mengenai Al-Quran boleh menyebabkan seseorang itu kufur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbantah-bantah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran adalah kufur. Mara, yumari, mumaratun, wa miraun. Ini adalah apa ni, ilmu sorof lah. Pecahan mustaq daripada mira'. Mira' tu dia ada perkataan-perkataan yang boleh berubah-ubah di dalam bahasa Arab. Kalau orang yang mengaji bahasa Arab, ilmu nahu sorof, dia akan belajarlah tentang perkara ni. Tapi saya tak nak ulas panjang tentang perkara ni, kerana ni akan menyebabkan orang kalau dengar jadi pening lah. Nak terang pasal ilmu nahu, ilmu sorof, ni kena masuk pondok, belajar betul-betul, barulah boleh faham. Di sini saya nak jelaskan mira'un. Mira' tu maksud dia berbantah-bantah dengan apa yang di dalam Al-Quran. Berbantah-bantah dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Adakah ianya Quran? Tidak meyakini lafaz-lafaz Al-Quran itu daripada Allah. Sedangkan Al-Quran itu sabit secara tawatur. Maka jika satu orang itu meragui
walaupun satu titik, walaupun satu huruf daripada Al-Quran, maka dia jatuh kepada kufur. Makna dia Al-Quran tu jelas, tapi masih lagi nak berbantah-bantah. Ni macam ni, hak ni macam ni, hak ni macam ni. Tetapi bagi saya lah, pendapat peribadi saya, sekarang ini lafaz Al-Quran, huruf Al-Quran, Masya Allah, ia dipelihara, ia ditulis. Jadi benda tu tak ada siapa nak pertikaikan. Tak ada siapa nak pertikaikan. Betul tak tuan-tuan? Di negara kita ni ada KDN lagi, Kementerian di Dalam Negeri, yang akan menjaga pembacaan lafaz Al-Quran tu. Setiap syarikat nak cetak Al-Quran ni, dia kena ada KDN. Sebab itulah saya nasihatkan pada tuan-tuan, kalau kita nak membeli Al-Quran di negara kita, pastikan Quran itu, mushaf Quran tu ada cop KDN. Dia ada cop, dia ada sign. Dia ada lembaga pentasih Al-Quran. Barulah Quran itu dibenarkan untuk dicetak di negara kita. Jadi itu untuk negara kita lah. Tapi walaupun ada cop KDN, kalau kita bawa dekat Arab Saudi, mereka tak terima. Sebab itulah ada orang dia nak wakaf Quran dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dia bawa Quran daripada Malaysia sampai ke sana. Saya beritahu tak boleh. Nanti depa pergi lupuskan Quran tu. Dia nampak dia akan lupuskan. Sebab Arab Saudi lagi strict. Dia Quran itu dia akan ambil hak kilang dia keluar je. Kena beli tempat dia, kilang dia keluar. Cetakan dia je. Luar negara dia tak mau ambil langsung. Walaupun KDN ke tak KDN ke, dia tak peduli. Tapi di negara kita menggunakan mushaf yang cetak Arab Saudi. Lepas tu mushaf yang ada cop KDN. Kita boleh gunakan dua-dua lah. Kalau mushaf yang cetak Arab Saudi ni, kalau kita nak tahu siapa-siapa yang pergi umrah, pergi Mekah, biasanya Mutawi akan offer lah untuk buat wakaf Quran. Dia akan tolong belikan. Kita tengok. Nak buat balik Malaysia pun boleh. Ataupun kalau dulu pergi haji ke, dia dapat free. Kan? Nak buat balik pun boleh, ataupun nak wakafkan kat sana, boleh letak sendiri. Itu dibenarkan. Tak ada masalah tuan-tuan. Tetapi mana dia ada dijaga. Lafaz, huruf, tulisannya, titiknya dijaga. Sebab itulah disebut sini tawatur. Riwayat Quran dan tawatur. Kan? Jadi makna dia lafaz Quran ni tidak ada siapa nak mempertikaikan dia. Cuma masalah sekarang ni, manusia berbantah-bantah dengan Quran ni bukan pada lafaz Quran. Lafaz Quran tu semua setuju. Apa yang KDN keluarkan, yang sahkan, yang mushaf Arab Saudi yang disahkan, semua setuju. Itu ialah Quran. Itu tak ada masalah. Cuma yang jadi masalah sekarang ni ialah penafsiran Quran tu. Penafsiran Quran. Berapa ramai orang yang menafsirkan Quran tu ikut akal, ikut hawa nafsu sendiri, sehingga menimbulkan salah faham kepada masyarakat. Kita tidak menafikan di dalam penafsiran Quran ada juga ikhtilaf, perbezaan pendapat di kalangan sahabat Nabi dan juga di kalangan mazhab, di kalangan, kita tak nafikan, tapi ikhtilaf tu ialah dalam masalah furu'. Ni kena faham. Yang jadi masalah ni ialah perkara-perkara yang berkait dengan usul, yang berkait dengan akidah, yang berkait dengan rukun Islam. Ini pun masih ada lagi yang nak mempertikaikan lagi. Sedangkan dalam Quran dah bagi tahu jelas. Maka telah diputar belit lah, sehingga benda yang haram menjadi halal. Kan? Benda yang jelas-jelas haram jadi halal. Benda yang halal pula dimanipulasi macam haram pula. Jadi itulah berbantah-bantah dengan kandungan Quran. Sedangkan Allah SWT menjelaskan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sewajarnya bagi satu orang lelaki yang beriman
ataupun dan perempuan-perempuan yang beriman. Apabila sesuatu urusan itu Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan satu keputusan, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka bagi mereka ada pilihan yang selain daripada ketetapan Allah. Mereka buat benda hak lain daripada apa yang Allah Taala telah tetapkan. Jadi berbantah-bantah dengan Quran, adakah ianya Quran? Tidak meyakini lafaz-lafaz Quran, sedangkan sabitnya Quran itu secara tawatur, maka ia boleh jatuh kufur. Sebab itulah untuk menafsir Al-Quran perlu ada ilmu hadis, kerana Al-Quran ini perlu ditafsirkan, diselarikan dengan hadis, dengan asarus sahabah, dengan kisah-kisah para sahabat, supaya ia tidak lari. Dia mesti tepat tafsiran dia. Apa dia kisah-kisah yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Terdapat pertentangan secara lafzi antara satu ayat dan ayat yang lain. Pertentangan yang ada hanya secara lafzi, maka perlu dicari tatbik ayat tersebut untuk menyelesaikan percanggahannya, iaitu memaksudkan setiap ayat dengan maksud yang berbeza supaya tidak kelihatan bercanggah. Sepatutnya dia mencari tatbiknya sendiri. Jika dia tidak boleh menyelesaikan tatbiknya, maka dia perlu serahkan kepada Allah atau bertanya kepada orang lain yang mengetahuinya. Kerana apabila seseorang itu mensabitkan percanggahan ayat-ayat Quran, maka ditakuti pada masa akan datang dia akan jatuh kepada kekufuran. Jadi di sini pengarang mengatakan ada juga ayat Quran, ada juga yang mana dari segi zahirnya seolah-olah, tapi dia tidak dijelaskan contohnya di sinilah, seolah-olah ada pertentangan. Maka perkara di situ ada tatbik untuk menyelesaikan percanggahan tersebut. Jadi di sini perlu dilihat apakah kalam ulama berkait dengan percanggahan itu, supaya kita dapat memahami percanggahan itu dengan lebih tepat. Kadang-kadang Al-Quran itu bila kita baca, kita tak faham apa maksud dia, maka perlu dirujuk kepada hadis. Contohnya, kan dalam hadis sebut jelas solat sehari semalam 5 waktu. Tapi dalam Quran, kalau carilah ayat Quran, solat sehari semalam 5 waktu tu tak ada. Tak ada dituliskan secara jelas. Yang ada, aqimis solat tarafahin nahari wa zulafan minal lail. Tarafahin nahar wa zulafan minal lail. Jadi situ orang menyalah tafsirkan. Dirikan solat pada waktu 2 tepi siang dan 1 bahagian daripada malam. 2 tepi siang tu orang banyak ajaran sesat dia salah tafsir. Kalau macam Syiah tu dia kata 3 kali sehari semalam. Sembahyang sehari malam 3 kali. Kan? Dia salah tafsir. Dan ulama dia tafsirkan ikut berpandukan hadis. Dan 2 tepi siang. 1 bahagian daripada waktu malam, waktu gelap. 2 tepi siang tu makna dia 4 solat waktu dan juga 1 bahagian daripada malam. Asar, Maghrib, Isyak. 1 bahagian daripada malam, Isyak. Dan waktu siang, permulaan siang dan pertengahan siang. Subuh dengan Zuhur. Itu maksud dia. Begitulah juga perintah Allah SWT, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah akan solat-solat dan peliharalah akan solat wusta, solat yang berada di pertengahan. Jadi bila sebut solat-solat dan solat wusta, jadi di sini ulama menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan solat wusta. Sedangkan kalau 5 waktu ni mana ada solat bernama solat wusta? Yang ada tu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Tapi Quran sebut ada solat wusta pula.
Wusta ni sebenarnya dari segi bahasa dia, makna dia adalah pertengahan. Pertengahan. Solat pertengahan. Apabila Allah SWT menjelaskan sesuatu perkara tersebut, diulangkan sekali lagi di situ bermaksud satu penekanan, satu takkid, nak suruh jaga sungguh-sungguh perkara tersebut. Kalau sebut hafizu ala salawat, peliharalah solat-solat, maknanya semua solat 5 waktu dah termasuk, dan juga solat yang berada di pertengahan, dan juga solat berada di pertengahan. Jadi yang solat berada di pertengahan, wusta tu maknanya yang tengah-tengah, yang berada di pertengahan. Solat yang berada di pertengahan ni solat apa ni? Solat berada di pertengahan ni. Jadi para mufassirin ada perbezaan pendapat lah berkenaan dengan solat berada di pertengahan. Kerana Allah SWT memerintahkan supaya 5 waktu solat kena jaga, dan jaga sungguh-sungguh hak wusta ni, hak tengah, hak pertengahan ni. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah menghadap Allah SWT dalam keadaan penuh khusyuk. Jadi di sini wusta itu ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada pendapat mengatakan wusta itu solat asar. Kan, bila kita bangun tidur, kita mulakan dengan solat subuh. Lepas tu solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Jadi asar tu duduk tengah. Itu satu pendapat. Satu pendapat yang lain mengatakan solat wusta tu adalah solat zuhur. Sebab solat zuhur ni waktu tengah hari, matahari tengah-tengah atas kepala. Solat pertengahan, solat zuhur. Jadi dalam solat wusta ni dia ada 3 pendapat. Solat asar, solat zuhur. Tapi dua pendapat ni tidak berapa kuat. Dan pendapat yang dipilih, yang mukhtar, yang paling kuat sekali adalah wusta itu adalah solat subuh. Wusta itu adalah solat subuh. Mana dia? Itu yang paling kuat. Ia disokong oleh beberapa orang sahabat yang mana berpendapat wusta itu adalah subuh. Maksudnya dipilih oleh mazhab kita, Imam Syafi'i mengatakan wusta itu adalah solat subuh. Kan? Kenapa solat subuh? Yang pertama sekali, daripada sudut kelebihan, dan juga daripada sudut kelebihan solat subuh ni adalah dijelaskan dalam banyak hadis tentang keutamaan dan kelebihan untuk menjaga solat subuh. Dan sembahyang 5 waktu ni yang orang paling susah nak jaga ni sembahyang subuh, sebab tengah syok tidur. Nak kena bangun awal. Sebelum matahari terbit lagi dah kena bangun dah. Yang paling susah sekali. Kan, solat subuh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau nak kata sembahyang subuh tu wusta tu maksud dia pertengahan. Macam mana nak kata wusta ni? Wusta ni tengah. Wusta tu tengah. Jadi kata ulama, di dalam Islam ni permulaan hari itu adalah bermula daripada maghrib. Kalau kita raya, kita sambut raya malam raya tu, maghrib tu dah dikira tarikh. Jadi kalau kita kira daripada sudut 24 jam di dalam Islam tu, bermula daripada maghrib, isyak. Dan maghrib isyak ni pula 2 solat yang mana boleh berkongsi waktu dalam keadaan-keadaan tertentu. Kerana boleh jamak takdim, boleh jamak takhir bila ada uzur. Seperti musafir, hujan lebat dan sebagainya. Ada uzur-uzur yang dibenarkan, maka boleh dijamakkan. Jadi dia macam boleh kongsi waktu lah, maghrib dengan isyak. Bermula daripada maghrib. Jadi maghrib isyak tu kira sekali. Lepas tu tidak ada sebarang solat sampailah subuh. Jadi lepas subuh pula tak ada solat sampai zuhur. Zuhur pula dengan asar ni dia boleh berkongsi waktu dalam keadaan uzur. Musafir dan sebagainya, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Subuh ni dia tak ada. Dia duduk satu-satu dia di tengah-tengah. Kalau dalam satu hari 24 jam ni, subuh ni di tengah-tengah. Dia tak boleh jamak dengan mana-mana solat. Keutamaan dan kelebihannya disebut dalam hadis tu begitu banyak. Betul-betul duduk tengah-tengah. Maksud tengah-tengah tu, dalam 24 jam tu duduk tengah. Kan? Daripada bermula malam
sampai akhir malam dan dia berada antara tengah-tengah, iaitu antara malam dan siang. Islam mula daripada malam, lepas tu habis malam mulanya siang. Duduk kat situ teman subuh. Maka oleh kerana itu pendapat hak paling kuat sekali, muktamadnya, wusta itu adalah solat subuh. Jadi Allah SWT perintahkan umat supaya jaga solat 5 waktu dan jaga solat subuh. Dan kebiasaannya kalau satu orang tu dia boleh datang sembahyang subuh, insya-Allah. Yang lain-lain tu mudahlah. Lain-lain tu mudah. Kalau subuh tak boleh datang, lain-lain tu pun masalah juga. Kan? Tu contoh. Kan? Jadi tatbik ni maksud dia, bila kita membaca satu ayat Quran, kita mesti mentatbikkan dia dengan hadis. Lalu penafsiran yang betul tu kita akan dapat. Kalau tidak, kalau tak faham, maka kita perlu serahkan kepada Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Serahkan kepada Allah. Ataupun kita tanya kepada ahlinya, orang yang mengetahui mengenai ayat tersebut. Jadi kita khawatir kalau seorang itu tidak ada ilmu, dia mensabitkan pencanggahan ayat Quran, maka ditakuti pada masa akan datang dia akan jatuh kepada kekufuran. Di hadis yang seterusnya, tidak boleh membenarkan satu ayat dan mendustakan ayat yang lain. Ataupun di dalam Islam ni kita ambil separuh dan tolak separuh. Islam ni kafah, syumul, sempurna. Kena ambil semua. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah dalam Islam keseluruhannya. Fi silmi kafah, keseluruhannya. Bukan ambil separuh, tolak separuh. Dalam ayat yang lain, afatu'minuna bi ba' wa takfuruna bi ba'. Apakah kamu beriman kepada sebahagian ayat Quran dan juga kamu kufur kepada sebahagian yang lain? Jadi tuan-tuan, masalah orang nak ambil separuh daripada Islam, lepas tu tolak separuh daripada perintah Allah. Masalah ini bukan berlaku zaman sekarang. Daripada zaman Rasulullah lagi dah ada golongan-golongan seperti ini. Kan? Golongan-golongan munafik. Perkara-perkara yang bertepatan dengan nafsu dia ni. Tapi bila tak kena, dia tak nak terima. Kan? Sedangkan Islam mengajar kita untuk terima Islam tu keseluruhannya. Kan? Jadi tidak boleh membenarkan ataupun menerima satu ayat, lepas tu ayat yang lain ni tolak. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qauman yatadarra'una fil Qur'an faqala inna ma halaka man kana qablakum bihadza darabu kitaballah ba'dahu bi ba'din wa inna ma nazala kitabullah yusaddiqu ba'dahu ba'dan fala tukadibu ba'dahu bi ba'din fama alimtum minhu faqulu wa ma jahiltum faqiluhu ila alimihi. Rawahu Ahmad. Hadrat Amr bin Shu'aib meriwayatkan daripada bapanya, daripada datuknya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengar satu kaum berbantah-bantah tentang sesuatu dalam Quran. Nabi mendengar satu kaum berbantah-bantah tentang sesuatu dalam Quran. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kaum sebelum kamu telah binasa dengan sebab ini. Mereka telah mencampurkan kitab Allah dengan dengan yang lain. Hanya saja kitab Allah itu membenarkan antara satu sama lain. Janganlah kamu mendustakan sebahagiannya dengan yang lain. Maksud dia menerima sebahagian, menolak sebahagian. Maka apa yang kamu tahu daripadanya, katakanlah, dan apa yang kamu tidak mengetahuinya, serahkan ia kepada yang mengetahuinya atau serahkan kepada Allah.
Serahkan dia kepada alimihi, orang yang tahu. Apa yang kamu tahu, kita perkatakan, menegakkan perkara yang benar. Jadi penerangan berbantah-bantah sama ada saling bertelingkah atau membenarkan sebahagian ayat dan mendustakan sebahagian ayat, atau mereka maksud ayat tersebut mengikut keinginan nafsu mereka, sedangkan Al-Quran itu turun daripada langit dan membenarkan antara satu sama lain. Jadi Quran ini benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Quran ni dia tak ada percanggahan. Nampak dia macam ada percanggahan, tapi sebenarnya tak ada percanggahan. Dia membenarkan antara satu sama lain. Jadi dalam hadis ni, fakiluhu ila alimihi, serahkan kepada orang yang mengetahui. Ni kita kata apa? Serah kepada ahli. Serah kepada ahli, orang yang pakar. Dalam dunia pun sama juga, serahkan kepada ahli. Kalau satu orang tu sakit jantung, serah pada pakar jantung. Kalau satu orang tu dia sakit apa? Macam-macam sakit tulang, serah kepada pakar tulang. Ila alimihi. Kalau serahkan kepada orang yang bukan ahli, mana banyak masalah akan timbul. Maka dia bertanya kepada gurunya, kepada ustaznya, dan jika ustaz tersebut tidak mengetahui mengenainya, maka beliau akan bertanya kepada guru-guru ustaz-ustaz yang lain sehinggalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara tersebut, maka baginda serahkan kepada Allah, kerana Allah lah yang mengetahui segala-galanya. Dan ini menjadi kebiasaan kepada para sahabat. Para sahabat apabila mereka tidak mengetahui tentang satu ayat, mereka akan bertanya kepada sahabat yang lebih tahu. Kalau semua tak boleh jawab, maka dia akan tanya kembali, rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya Rasulullah akan terus menjawab, ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diam. Bila sesuatu persoalan itu ditanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapat wahyu mengenai perkara tersebut, Nabi akan diam. Kalau berlepas beberapa hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu daripada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberitahunya kepada para sahabat. Jadi nak tanya pun, tanya perkara-perkara yang memberi manfaat kepada umat lah. Perkara yang memberi manfaat ni apa dia? Perkara-perkara yang membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan kita, untuk dekatkan diri kepada Allah, untuk mentaati perintah Allah. Itu perkara-perkara yang memberi manfaat. Dan Rasulullah SAW memiliki satu sifat Nabi tak suka orang banyak tanya. Maksud Nabi tak suka orang banyak tanya ni, orang banyak tanya perkara yang tidak ada faedah. Ataupun bila banyak tanya benda hak senang jadi susah. Islam ajar kita apa yang telah diberitahu buat. Tak payah cakap banyak. Jangan terlampau nak jadi macam Bani Israel kan, banyak sangat tanya. Jadi benda hak mudah jadi susah. Mula-mula suruh sembelih, ada kes pembunuhan, bawa pada Nabi Allah Musa AS. Yang bunuh tu keluarga dia sendiri juga. Sebab nakkan harta, bawa pada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah, Allah suruh sembelih satu ekor lembu. Lepas tu ambil kulit lembu tersebut, pukul dekat mayat. Suruh buat macam tu je. Nanti mayat tu bangun sekejap, dia akan beritahu siapa bunuh dia. Tapi Bani Israel ni dia suka banyak tanya. Kalau ikut perintah yang awal kan mudah. Mudah tak? Mudah. Cari mana-mana lembu buat. Dia mula nak tanya, lembu hak macam mana, hak warna apa, lembu hak bela ke, lembu hak buat ladang ke, lembu besar mana, saiz macam mana, jantan ke, betina ke. Semua jadi susah. Kan? Akhir sekali lembu hak ada pun seekor je. Susah nak dapat. Satu orang tu je nak jual dengan harga yang mahal. Itulah banyak tanya.
Allah SWT menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya', wahai orang-orang beriman, jangan kamu banyak bertanya. Setiap perkara nak banyak sangat bertanya, intu badalakum tasukum. Jika sekiranya perkara tersebut diberitahu kepada kamu ataupun dizahirkan kepada kamu, tasukum, kamu akan merasa berat, kamu akan merasa susah. Banyak tanya menyebabkan kamu jadi susah, ataupun orang lain menyebabkan orang lain menjadi susah. Asalnya perkara tersebut mungkin Allah Ta'ala nak maafkan, tapi buat banyak tanya, maka jawapan dia tu jadi makin lama makin susah. Sebab itulah Rasulullah SAW tak suka orang yang banyak bertanya. Maksud banyak bertanya ni maksud dia sebenarnya, kadang-kadang orang kata, tanya tu bagus lah. Betul tak tuan-tuan? Tanya, ya betul, tanya tu bagus. Tapi tanya bagus tu ialah untuk amalan-amalan, perkara-perkara pertama yang nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu perkara-perkara amalan-amalan nak mendekatkan kita kepada Allah. Itu bagus tanya soalan macam itu. Dan Rasulullah suka sahabat tanya soalan tersebut. Ataupun penjelasan berkenaan halal dan haram, supaya perkara itu jelas. Tapi bila dah tahu, amalkan terus. Ada setengah orang dia tanya supaya apa? Bukan maksudnya nak dapat ilmu. Ilmu tu semua dah tahu belaka. Tapi banyak tanya tu sebab benda yang haram tu nak suruh jadi halal, nak suruh ikut cakap dia. Ini pun masalah juga. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW tidak suka orang yang banyak bertanya. Maksud banyak bertanyanya, banyak bertanya perkara-perkara yang tak perlu, ataupun banyak bertanya sehingga satu perkara tu asal mudah dia boleh jadi susah. Ini Nabi tak suka. Banyak tanya. Sebab itulah sahabat-sahabat yang duduk di bandar, yang duduk bersama Rasulullah, bersohbah dengan Nabi, mereka faham mansyah, maksudnya keinginan, kehendak Rasulullah, maka mereka ada adab ihtiram. Ihtiram ni ta'zim. Ihtiram, ta'zim kepada Rasulullah, sehingga mereka tak berani nak tanya soalan-soalan, takut tak kena soalan nak tanya tu. Tapi orang yang selamba sikit, orang Arab Badui lah, bila datang kepada Madinah sekali, dia tanya selamba je. Rasulullah pun layankan lah orang Arab Badui ni. Tapi kadang-kadang sahabat bagi tahu, soalan-soalan daripada orang Arab Badui ni memberi manfaat kepada kami. Sebab mereka tanya, bila Nabi jawab, semua akan dapat manfaat. Hadis yang seterusnya, turunnya Al-Quran dengan 7 lughah. 7 lughah. Ini kita akan baca pada minggu akan datang lah, insya-Allah. Di sini akan dijelaskan 7 lughah ini yang dimaksudkan 7 lughah, 7 bahasa Al-Quran. Bahasa yang kita baca ni ialah bahasa Arab Quraisy. Yang mana kita kata lebih daripada 90% lah. Seluruh dunia Quran baca. Tapi selain daripada tu ada lagi 7 lughah, 7 bahasa Arab, yang juga 7 lughah bahasa Arab ni juga adalah lughah-lughah yang diriwayatkan oleh qiraat-qiraat yang mutawatir. Sebab itulah kita jangan heran kalau orang-orang daripada luar negara dia datang, dia baca Quran tu agak lain. Kita baca wadduha, dia baca wadduha. Tapi jangan kita ikut lah. Kita baca ikut cara kita, ikut apa yang kita belajar. Kalau nak baca cara tu, dia kena ada guru dia, kena orang betul-betul mengaji. Kalau orang dah mengaji pun, jangan dibaca di dalam solat, dinasihatkan supaya apa? Supaya tidak timbul fitnah. Kita baca ikut yang majoriti baca. Jadi timbul fitnah akan susah. Kan? Saya pernah jumpa satu jemaah tabligh daripada luar negara, negara Arab. Biasa jumpa yang daripada Mesir, daripada Morocco pun biasa jumpa. Bila dia orang datang ke Malaysia, dia bawa dia punya mushaf Quran dia sendiri. Saya pun pelik lah, dia tak pakai mushaf kita. Bila saya buka baca tengok, oh ya betul, dia menggunakan qiraat yang lain, qiraat Warash. Macam qiraat yang lain. Contohnya macam kita bima kanu yakdzibun.
Qiraat mereka kalau buka Quran kan bima kanu yukadzibun. Dia ada. Walaupun dari segi maksud ayat tu lebih kurang, tak jauh kan. Tapi itu qiraat mereka, dan qiraat mereka tu ada riwayat sampai kepada guru-guru mereka, sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah. Tapi jangan kita suka-suka baca lah. Maksud saya ni, kalau kita dengar dalam YouTube ke, dengar dekat dalam mana ke kan, ataupun kita buka channel ke, dengar kira-kira yang lain ni, kita dengar, kita mengaji online, lepas tu kita pun baca dalam solat jadi imam. Jangan kita buat macam tu. Sebab apa? Sebab itu akan menimbulkan fitnah kepada orang. Walaupun bacaan tu betul, tapi dia betul tu dia mesti belajar, mesti dengan guru dia, mesti dengan ahli dia. Bukan dengar-dengar lepas tu terus pergi baca. Kalau baca sendiri-sendiri tu tahan lagi, jadi imam baca pelik-pelik. Jadi ini menimbulkan fitnah. Jadi ada 7 lurah. Lurah Quraisy, lurah Huzail, lurah Bani Saqif, lurah Bani Hawazin, lurah Ta'i, Bani Ta'i, lurah Tamim, Bani Tamim, dan juga lurah orang Yaman. Setiap lurah ni dia ada cara bacaan dia sendiri. Ada yang tak jauh beza, ada yang tu. Tapi yang masyhur dan majoriti yang digunakan, kita kata lebih 90% lah, 90% adalah Quraisy. Quraisy ni ialah lurah yang Rasulullah baca, lurah sahabat baca. Sahabat maksud dia sahabat Muhajirin lah, sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, orang Quraisy yang baca lurah tu. Kerana tu lurah tu yang paling banyak tersebar lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sampai sekadar ni saja kuliah kita pada malam ni, perkongsian kita. Jadi semoga apa yang disampaikan kita dapat ambil manfaat dan ambil iktibar dan memberi kefahaman kepada kita insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang kurang daripada kelemahan saya, tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.